Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Jamadil Akhir 9 Januari. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut berita utama malam ini. Jangan cemari umrah dengan menipu. Juga benarkah pembunuh Imam Fadi ditangkap di Gaza? Agihan bantuan banjir keluarga Malaysia melibatkan wang tunai RM2,500 untuk pembelian barangan keperluan rumah, baucer tunai RM500 bagi pembelian barangan elektrik dan baucer tunai RM1,000 untuk pembaikan kenderaan yang terkesan banjir akan mula diagihkan esok. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bantuan itu adalah tambahan selain bantuan wang ihsan BWI berjumlah RM1,000. Sumbangan-sumbangan lain akan mula dibayar mulai daripada hari Isnin ataupun hari besok lah. Sama ada wang yang cash RM2,500 untuk pembelian peralatan rumah. Kita akan bayar mulai besok, kita akan bayar. Dan ada dua kaedah lah. Satu kaedah, tiga kaedah hantar ke rumah ataupun kaedah mengumpulkan mereka di pusat-pusat orang ramai, dewan dan sebagainya, ataupun masuk melalui akaun. Jadi tiga pilihan lah. Menurut beliau, pejabat tanah diberi kuasa untuk menentukan kaedah agihan. Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan wang ihsan dan bantuan khas banjir monsun Timur Laut 2021-2022 daerah Bera di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera. Seramai 478 ketua isi keluarga menerima bantuan itu. Sementara itu, bantuan tunai sehingga RM5,000 bagi setiap keluarga untuk kerja-kerja pembaikan rumah kepada mangsa banjir yang mengalami kerosakan yang tidak serius juga turut diberikan esok. Kerajaan turut memberikan bantuan baik pulih rumah yang kos melebihi RM5,000 sehingga RM15,000 yang akan diselia oleh Jabatan Kerja Raya JKR. Sementara itu, mengulas mengenai kemungkinan berlaku penipuan dalam permohonan bantuan wang ihsan BWI banjir yang sedang diagihkan kerajaan ketika ini, Perdana Menteri menegaskan semua pihak perlu jujur. Katanya kerajaan mengharapkan data dan maklumat daripada pimpinan setempat seperti penghulu atau pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung. Kita ada struktur ketua kampung, pejabat daerah dan sebagainya. Jadi kita terpaksa bergantung pada ketua kampung. Dan saya harap ketua kampung lah membantu pihak kerajaan dalam soal mengenal pasti mereka yang mengalami bencana dan memerlukan bantuan daripada kerajaan. Saya tak nak beri amaran kepada sesiapa, cuma saya kata kita perlu jujur lah. Menurut beliau, data yang diterima akan disalurkan kepada pejabat pengurusan bencana daerah untuk tujuan pembayaran BWI kepada ketua isi rumah KIR yang terbabit. Selain itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengarahkan semua bantuan dan sumbangan banjir keluarga Malaysia disegerakan tanpa kerenah birokrasi. Beliau tidak mahu kerenah birokrasi menyulitkan hasrat baik kerajaan untuk membantu rakyat. Mengerjakan umrah itu sunat, namun jangan cemari ibadah itu dengan menipu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata perbuatan memalsukan sijil vaksinasi tidak sepatutnya berlaku kerana ia dikhawatiri menjadi faktor penularan secara lebih meluas COVID-19 varian Omicron dalam kalangan jemaah sekaligus memudaratkan kesihatan. Katanya perkara itu amat membimbangkan kerana memalsukan sijil vaksin dan pergi menunaikan umrah adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang ringan. Pertamanya ialah pergi umrah ni sunat. Yang keduanya tipu tu berdosa. Tak sepatutnya kita ni, lebih-lebih lagi pula apabila dengan perbuatan kita tadi memudaratkan orang lain. Yang boleh menyebabkan virus yang kita tahu hari ini kita masih lagi berada dalam suasana pandemik. Tiba-tiba kerajaan buka untuk jemaah pergi umrah, sedangkan telah ditetapkan supaya mereka yang ada full vaksin saja yang boleh pergi. Tiba-tiba apa yang berlaku sebaliknya. Ini amat sedih lah. Kerana kita nak pergi ke kota suci, kita bersikap demikian.
Beliau dalam pada itu berkata sikap segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab atau mereka yang terlibat dan bersekongkol sehingga membolehkan jemaah yang tidak divaksin menunaikan umrah juga perlu ditangani supaya tidak menyusahkan jemaah lain di kemudian hari. Isu ini timbul susulan kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bahawa terdapat jemaah umrah yang dijangkiti varian Omicron tidak menerima sebarang vaksin namun dibenarkan pergi mengerjakan ibadah itu. Dalam pada itu, Senator Idris Ahmad berkata satu perjumpaan bersama pengendali dan bakal jemaah umrah akan diadakan dalam masa terdekat susulan keputusan kerajaan menangguhkan perjalanan umrah ke Arab Saudi. Menurutnya, walaupun pelaksanaan umrah terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEK, namun beliau mengalu-alukan perjumpaan itu bagi meleraikan isu yang berbangkit ketika ini. Menurut Senator Idris, walau apa jua keputusan kerajaan, perkara utama yang dititik beratkan ketika ini ialah keselamatan rakyat selepas mengambil kira data COVID-19 terutama varian baharu Omicron. Kita sebagai kerajaan kita tengok dari segi masalah yang lebih besar lagi lah. Maksud masalah kesihatan awam yang lebih besar lagi. Bukan saja-saja kita nak buat. Yang buat ni kita faham. Adik-beradik kita, pak saudara kita, anak kita. Takkan kita nak inaya. Tapi apakah sebab dia tu menyebabkan kita terpaksa nak korbankan orang lain? Ujar Senator Idris, kerajaan tidak tergesa-gesa membuat keputusan penangguhan umrah seperti yang didakwa segelintir pihak. Sebaliknya, jelas beliau, semua keputusan dibuat selepas berbincang dengan pihak berkuasa tempatan termasuk kos yang perlu ditanggung untuk setiap jemaah yang perlu menjalani kuarantin sekembali ke tanah air. Pada masa yang sama, tegas beliau, tidak timbul isu penghinaan kepada Islam ekoran penangguhan itu kerana keputusan dibuat berdasarkan data dan kes terbaru menunjukkan kebanyakan kes dari kumpulan yang balik daripada menunaikan umrah. Senator Idris berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan 3 Tingkat Seriti Bestari di Baganserai hari ini. Kemarin, pengendali umrah meminta kerajaan supaya mengadakan pertemuan hati ke hati bersama mereka susulan keputusan penangguhan itu. Pertemuan itu, kata mereka, bukan sahaja dapat menjernihkan keadaan, malah dapat mencari jalan penyelesaian terhadap isu penangguhan yang dihadapi pengendali umrah. Dalam pada itu, mengulas mengenai kebenaran merapatkan saf solat berjemaah di masjid dan surau, Senator Idris Ahmad berkata perbincangan mengenai perkara itu sentiasa berjalan. Namun, ketetapan berhubung perkara itu bergantung kepada keputusan pihak berkuasa agama negeri. Dan bincang juga. Memang sebenarnya pun kita sudah pun minta sebelum ni pun. Kita minta tapi oleh kerana belum lagi mendapat keizinan, insya-Allah perkara itu juga kita akan pohon lagi supaya kita dapat untuk saf itu dirapatkan. Dan itu semua bergantung kepada kebenaran daripada pihak berkuasa agama negeri. Kerana itu yang perlu kita kena faham. Kerana bidang ni adalah merupakan bidang pihak berkuasa agama negeri. Tapi yang pentingnya kita hadis majmuah lah. Yang penting hadis majmuah. Dia tak perlu kita nak bercakap tentang soal berkenaan dengan hal-hal rapat sah atau tidak rapat sah sebagainya. Yang pentingnya ialah solat jamaah tu kita kena datang. Itu yang paling penting pada kita. Tambah beliau ketika ini, apa yang penting adalah kehadiran orang ramai ke masjid untuk menunaikan solat. Ini kerana tatkala ramai pihak menggesa saf didapatkan, masih banyak masjid yang tidak penuh ketika solat fardu. Bengkel motosikal musnah sekelip. Alhamdulillah bertemu lagi. Sesi persekolahan hari pertama bagi penggal ketiga 2021-2022 di 4 negeri Kelantan, Kedah, Terengganu dan Johor yang membabitkan lebih 1.18 juta murid dan pelajar berjalan lancar dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan baik. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata tinjauan di beberapa sekolah di Kelantan mendapati kebanyakan murid dan pelajar teruja untuk ke sekolah selepas sekian lama tidak melalui proses pembelajaran bersemuka. Pertama kalinya pada hari ini murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 6 di sekolah rendah dapat hadir tanpa penggiliran. Ya, murid tahun 3, 4 dan 5 masih lagi bergilir. Dan begitu juga untuk sekolah menengah, murid tingkatan 4 selain daripada murid tingkatan 5 dan tingkatan 6, kali ini murid tingkatan 4 dan juga murid kelas peralihan dapat hadir ke sekolah pada kali ini.
Menurut beliau, kehadiran pelajar hari ini juga memberangsangkan, namun ada yang tidak hadir atas alasan tertentu termasuk faktor kesihatan. Malah terdapat juga pelajar yang tidak memakai pakaian seragam hari ini, namun ia tidak menjadi masalah kerana ia dibenarkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sultan Ismail Kota Baru sempena pengoperasian hari pertama sekolah hari ini. Datuk Dr. Razi turut mengingatkan ibu bapa serta pihak sekolah supaya terus mematuhi SOP bagi mengelak penularan COVID-19. Manakala itu, tinjauan berita Al-Hijrah di Sekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam di Kuala Terengganu mendapati murid di sekolah itu mula tiba seawal jam 7 pagi. Pelbagai ragam dan emosi dapat dilihat termasuk segelintir murid yang terpaksa dipujuk ibu bapa dan guru di pintu pagar sekolah. Bagi Muhammad Syamlan Abdullah, anaknya Saif Amsyar, 8 tahun, gagal dipujuk dan terpaksa dibawa pulang ke rumah semula untuk ditenangkan. Katanya sebaik tiba di pekarangan sekolah, anaknya itu mula meraung, meminta untuk dibawa pulang walaupun guru-guru telah berusaha memujuknya. Anak ni lama tak sekolah ni. Hari ni macam biasa lah. Kena pujuk dulu lah. Bawa balik sekolah ni? Hari ni balik kaki saya hantar balik. Balik sekejap lah. Balik pujuk-pujuk dulu kaki ikut dia bagi semula. Sebab lama tak sekolah kan. Covid baru ni. Bagi kaki tangan swasta Farah Yurni Sulong, ini merupakan situasi biasa yang perlu dihadapinya setiap kali bermula sesi persekolahan apabila anaknya Nur Farhana Muhammad Fazli, 8 tahun, enggan memasuki pintu pagar sekolah. Hari ini permulaan sekolah bagi tahun 2022. Saya memang nak hantar anak kat sekolah. Masalahnya anak ni buat hal. Memang hari pertama lagi sekolah memang dia akan buat hal. Okey, lepas tu saya cubalah hantar. Dari rumah macam semalam? Daripada rumah sampai semalam okey je, sampai sekolah memang buat hal. 240,000 pelajar di Terengganu memulakan sesi persekolahan secara bersemuka hari ini di 352 buah sekolah rendah dan 153 buah sekolah menengah di seluruh negeri itu. Jumlah itu melibatkan 140,000 murid sekolah rendah dan 100,000 pelajar sekolah menengah. Seorang pemilik bengkel motosikal kerugian lebih RM100,000 dalam kebakaran yang memusnahkan bengkelnya dan sebuah kedai telekomunikasi di Pekan Tok Jalai, Jitra hari ini. Dalam kejadian jam 9.45 pagi itu, mangsa Tan Si Bong, 60 tahun, berkata kejadian disedari seorang pelanggannya yang ternampak api di bahagian atas bengkel sebelum terbakar. Menurut Tan, dia hanya sempat mencapai tangan ibunya yang berusia lebih 80 tahun yang berada di dalam bengkel sebelum terus berlari keluar menyelamatkan diri. Jelasnya api marak terlalu pantas sehinggakan dia tidak sempat untuk masuk ke dalam bengkel untuk menyelamatkan motosikal yang berada di dalam bengkel. Hanya 5 buah motosikal yang berada di luar bengkel sempat diselamatkan, manakala lebih 20 buah motosikal dihantar pelanggannya untuk dibaiki hangus terbakar. Hari ni lalu bawa biji tu. Dalam mana dan sampai api kuat tu. Depan hingat kau keluar gini jatuh barang mampu. Tan memaklumkan ini kali pertama berlaku kebakaran sejak dia membuka bengkel itu 43 tahun lalu. Katanya dia sedih melihat segalanya musnah dalam sekelip mata. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BDP Jitra, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Bustan Karudin berkata, sebaik pihaknya menerima panggilan sepasukan pegawai dan anggotanya dikejarkan ke lokasi. Katanya sebaik tiba api sedang marak membakar bengkel motosikal dan kedai telefon. Api berjaya dipadamkan kira-kira jam 10.44 pagi. Dari kemalangan jiwa dilaporkan. Bagaimanapun, pemilik bengkel motosikal itu kemudiannya dihantar ke Hospital Jitra selepas terkena serangan jantung. Punca dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Seorang lelaki dijatuhi hukuman penjara 5 bulan oleh Mahkamah Magistrate Sungai Petani hari ini selepas mengaku bersalah kerana melindungi long tiger di rumahnya bulan lalu. Tertuduh Ruslimat, 47 tahun, yang bekerja sendiri membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Nurul Aina Ahmad.
Mengikut pertuduhan, Rusli didakwa melindungi Abdul Hamid atau dikenali Long Tiger di sebuah rumah bernombor 854A Kebun Tebu, Jalan Kuala Ketil pada jam 3.15 petang 28 Disember lalu. Berikutan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 216 Kanun Keseksaan kerana melindungi pesalah yang lari daripada jagaan atau yang diperintah supaya ditangkap. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun dan juga denda. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Khairul Azri Mahmad dan Zulfazli Hassan, manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Ruzana Abdul Rahim. Terdahulu, Ruzana memohon mahkamah meringankan hukuman kerana ini adalah kesalahan pertama tertuduh yang tidak mempunyai rekod jenayah. Hakim kemudian menetapkan hukuman 5 bulan penjara kepada tertuduh. 28 Disember tahun lalu, sepasukan polis Bukit Aman dan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Kontingen IPK Johor berjaya menahan Long Tiger di sebuah rumah di Kebun Tebu, Jalan Kuala Ketil. Serbuan dilakukan jam 3 petang itu turut membawa kepada penahanan seorang lelaki berpewatakan wanita dipercayai menyembunyikan Long Tiger yang ketika itu menjadi buruan polis selama hampir 2 minggu. Pentas akhir program realiti Hijrahkan Laguku musim pertama yang berlangsung malam semalam menyaksikan Syahir Zawawi menjuarai pertandingan tersebut. Kemenangan itu sekaligus melayakkan beliau membawa pulang wang tunai berjumlah RM100,000. Pada malam akhir itu, Syahir membawakan 2 buah lagu berjudul Madahku yang diubah daripada lagu asal Madah Berhelah nyanyian Ziana Zain serta lagu duet Perjalanan Jiwa bersama Datuk Nash. Syahir yang ditemui kru Berita Hijrah berkata beliau bersyukur dengan rezeki yang diperolehi menerusi program ini. Untuk finalis sehingga ke program yang maksudnya sehingga live tadi, kita tak tahu langsung apa jumlah ke ataupun bentuk hadiah yang nak diberi. Jadi sebenarnya dalam kepala saya tak pernah terlintas nak plan apa nak dibuat ke tidak, sebab kita cuma yang penting apa yang kita nak sampaikan dalam lagu. Mudah-mudahan hasil karya tu terpahat di hati pendengar lah. 3 finalis lain iaitu Datuk Nash, Iwan Shahman dan Mark Adam masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai bernilai RM20,000 setiap seorang. Selain itu, turut diumumkan pemenang anugerah Sawa As-Sabil yang dimenangi Iwan Shahman dengan ganjaran wang tunai RM3,000 yang akan diwakafkan kepada Badan Kebajikan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris berkata, bagi musim pertama ini, pihaknya amat berpuas hati dan menzahirkan setinggi penghargaan terhadap komitmen yang diberikan pelbagai pihak bagi menghidupkan suasana hiburan yang terkawal serta penuh dengan mesej dakwah. Itulah saya rasa satu kejayaan yang kita buat pada kali ini, yang mana kita bereksperimentasi dengan format, tetapi akhirnya kita berjaya mendapat satu kematangan di dalam penerbitan yang mana ramai orang suka. So alhamdulillah, agamawan pun, ustaz-ustaz pun semua ramai memberi sokongan. So mereka mengatakan ya, ini barangkali satu format yang boleh membuka jalan, memberikan hiburan dan dakwah kepada orang ramai. So insya-Allah kita merasakan kalau ada sokongan daripada penaja-penaja. So dan bersama-sama kita dalam dalam season-season mendatang, insya-Allah kita akan adakan dengan penerbitan yang lebih baik dan juga tempat yang lebih besar supaya kita boleh buat satu penerbitan yang lebih baik dan lebih berkualiti. Majlis pentas akhir yang bersiaran secara langsung di studio penyiaran digital TV Al-Hijrah itu disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Idris Ahmad. Sepanjang 8 minggu disiarkan, konsert Hijrahkan Laguku turut menampilkan Rahmat Mega, Zack Cool, Pengiran Adam dan Zaf VE sebagai peserta. Cenuram runtuh. Alhamdulillah bertemu lagi. Siang tadi, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia CGM Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman dalam satu hantaran di Instagramnya memberitahu
suspek yang membunuh pensyarah Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute of UniKL BMI Dr. Fadi Muhammad Al-Bats dikatakan berjaya ditahan. Dan untuk mengetahui cerita sebenar di talian Skype ini, kita bersama Encik Muhammad Nadir Al-Nuri. Baik, Encik Nadir Al-Nuri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, boleh ulaskan semula dengan lebih lanjut mengenai apa yang Encik Nadir tuliskan di Instagram mengenai isu pembunuh Imam Fadi? Sebenarnya berita tersebut disebarkan di grup-grup WhatsApp tempatan di Bumi Gaza ini pagi semalam, dan dalam hantaran tersebut dikongsikan bagaimana seorang lelaki telah masuk ke Gaza, penduduk asal Gaza masuk ke dalam Gaza dan telah menghubungi pihak Mossad untuk meminta bantuan kewangan, dan setelah itu panggilan tersebut disekat oleh pihak persikan di Bumi Gaza itu sendiri dan menyebabkan dia ditangkap terus pada waktu tersebut, dan hasil daripada tangkapan tersebut dia beriktiraf bahawa dia terlibat di dalam pembunuhan Dr. Fadi Al-Batish yang berlaku pada tahun 2018 di Kuala Lumpur. Baik, bagaimana Encik Nadir mula tahu mengenai isu pembunuh Imam Fadi ini? Sebenarnya berita tersebut kalau di Gaza ni, Tuan, kita ada dua bentuk berita lah. Satu, berita yang kita dengar tersebar melalui sosial media tempatan sahaja. Dan biasanya maklumat ini maklumat yang dibocorkan dari pihak tempatan. Dan selain daripada itu, ada bentuk berita yang sampai melalui saluran rasmi. Ada sebenarnya kira-kira 2 jam lepas, media utama di Bumi Palestin ini, iaitu saluran berita Shihab, telah memaklumkan bahawa berita itu adalah berita yang benar dan pembunuh tersebut berada di dalam tangan pihak persikan di Bumi Gaza. Jadi kita dapat maklumat awal daripada grup WhatsApp tempatan. Selepas daripada itu pengesahan dibuat oleh media utama di Bumi Palestin ini. Baik, jadi siapakah identiti pembunuh Imam Fadi ini? Adakah ia warga Israel? Bila dia berada di dalam Gaza, maksudnya dia adalah penduduk Gaza. Dia bukan orang Israel. Sebab orang Israel sangat susah untuk masuk ke dalam Bumi Gaza, dan kalaupun dia masuk, dia susah untuk ditangkap. Tetapi orang ini saya percaya adalah orang penduduk tempatan Gaza yang telah direkrut oleh pihak Mossad dan dihantar untuk melakukan pembunuhan tersebut di Malaysia. Dan sebenarnya isu mengintip yang dirisik daripada dalam Bumi Gaza ini bukanlah benda yang janggal lah, ataupun bukannya benda yang luar biasa. Ia adalah satu senjata yang paling besar yang digunakan oleh pihak Mossad untuk memerangi musuh-musuh mereka di dalam dan di luar Bumi Palestin. Baik. Jadi apakah tindakan selepas ini? Setakat ini maklumat yang dimaklumkan oleh pihak persikan tempatan yang disebarkan melalui jurucakap polis Iyad Bazam hanyalah bahawa dia telah mengiktiraf terlibat dengan pembunuhan tersebut. Tetapi dalam kes-kes seperti ini sebenarnya dia akan mengambil masa yang cukup panjang untuk memastikan sejauh mana dia terlibat dan siapakah yang telah membantunya untuk melaksanakan operasi tersebut. Jadi saya tak jangkakan maklumat-maklumat ini akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat. Ia akan memakan masa yang panjang dan prosesnya sangat rumit. Tetapi kebiasaan di Bumi Gaza ini, spy-spy seperti ini, pengintip-pengintip ini dia akan ditembak mati selepas segala maklumat dapat dicongkel daripada mereka. Baik, jadi terima kasih Encik Nadir atas maklumat yang telah diberikan sebentar tadi. Itu dia Encik Nadir Al-Nuri, Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia, CGM. Kita ke laporan seterusnya. 7 terkorban dan 3 masih hilang dalam insiden yang berlaku di sebuah tasik di Minas Gerais, Brazil. Manakala 32 pelancong cedera, termasuk 9 cedera parah selepas cenuram runtuh lalu menimpa bot. Tular rakaman video di laman sosial menunjukkan detik cemas ketika serpihan bongkah itu runtuh dan telah menimpa 3 buah bot yang membawa pelancong bersiar-siar di sekitar kawasan kejadian. Mangsa yang cedera parah mengalami patah tulang dan salah seorang daripadanya mengalami kecederaan di kepala serta muka dan mereka telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Susulan daripada insiden itu, pasukan penyelamat termasuk skuad penyelam dan anggota tentera laut Brazil telah bergegas ke kawasan kejadian untuk misi mencari dan menyelamat mangsa. Presiden Kazakhstan Kasim-Jomart Tokayev menolak pelawaan untuk mengadakan rundingan dengan penunjuk perasaan
sebaliknya berikrar menghapuskan penyerang bersenjata dengan memberi kuasa kepada pasukannya untuk menembak mati tanpa amaran. Malah Tokayev menzahirkan terima kasih khas kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang menghantar tentera ke Kazakhstan untuk membantu meredakan pergolakan. Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Pasukan keselamatan sudah menyekat kawasan strategik Almaty, bandar terbesar di negara itu dan pusat keganasan baru-baru ini selain melepaskan tembakan ke udara jika ada sesiapa yang menghampiri. Ada kawasan diibaratkan seperti bandar berhantu dengan bank, pasaraya dan restoran ditutup. Beberapa kedai kecil yang masih dibuka hampir kehabisan makanan. Tokayev berkata kebanyakan kerosakan di seluruh negara sudah dipulihkan selepas protes minggu ini dan harga bahan api meningkat kesan insiden keganasan yang meluas. Tokayev turut menyifatkan desakan daripada negara luar untuk rundingan sebagai mengarut. Sebelum berpisah, hayati kata-kata keluarga Malaysia ini. Amalan hidup saling bermuafakat dan tidak berpecah belah yang kita amalkan sebagai keluarga Malaysia umpama peribahasa serumpun bak serai sesusun bak sirih. Sekian berita Al-Hijrah. Pastikan anda menonton Globe Al-Hijrah jam 8.45 malam ini yang membincangkan isu ketegangan di Kazakhstan bersama Zaim Zamani. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.